Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Al-Wafi Hadis 40 Imam Nawawi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Sunnati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para saudiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kebaikan dan keberkatan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkuran. Terima kasih pengerusi majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأ في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita mempanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia telah memilih kita, Dia telah memberi peluang kepada kita dan telah meletakkan kita dalam tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, iaitu dalam keadaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita sifat istiqamah agar terus dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan supaya Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk sentiasa berusaha untuk mengeluarkan diri daripada kejahilan. Jadi pada petang ini kita terus kepada hadis yang ke-15. Sebelum ni kita telah selesai daripada membicarakan tentang hadis yang ke-14. Jadi pada hadis yang ke-15 iaitu muka surat 150 dalam kitab Al-Wafi Syarah hadis 40 Imam Nawawi.
Iaitu tajuk hadis itu di antara ciri-ciri keimanan, perkataan yang baik, menjaga hak tetamu dan tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan, berkata baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan jirannya. Ini jiran tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari bawah tajuk adab, yakni pada bab barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Iaitu hadis nombor 5672. Manakala Imam Muslim rahimahullah mengeluarkannya di bawah tajuk iman, pada bab galakkan memuliakan tetamu dan jiran tetangga, membiasakan diam kecuali pada kebaikan, dan semua itu adalah daripada keimanan. Hadis nombor 47. Jadi ini adalah hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi, antara 4 hadis yang telah disebutkan, yang mana hadis yang menunjukkan kesempurnaan agama, kesempurnaan iman. Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih dalam syarah Sahih Bukhari berkata, hadis ini adalah antara ungkapan yang pendek lagi padat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disebut tentang 3 ayat sahaja, tetapi ia merangkumi banyak perkara. Ia merangkumi perkara yang berkaitan dengan keimanan, merangkumi perkara yang berkaitan dengan akhirat, perkara yang berkaitan dengan masyarakat, jiran tetangga dan seluruh umat amnya. Jadi hadis ni begitu penting, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam hanya cakap tentang 3 ayat sahaja, tetapi merangkumi keseluruhannya. Ini dia berkaitan dengan keimanan. Di mana kata Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi lagi, kata ishtamal al-hadis ala umurin salasah. Kata hadis ini mencakupi 3 perkara yang menggabungkan di antara kemuliaan. Merangkumilah hadis ini atas 3 perkara. Yang pertama, menghimpunkan kemuliaan akhlak. Mana 3 perkara ini dia menghimpunkan makarimul akhlak fa'liyah wal qawliyah. Mana dari sudut perbuatan dan juga dari sudut perkataan. Dari sudut akhlak yang berbentuk fa'liyah dan juga akhlak berbentuk qawliyah. Yang mana al-hadis yad'u ila husni mu'asyaratil akharin wa husnul mu'asyarati tuaddi ila nashril mahabbati bainan nas
wal mahabbah tuaddi ila ta'alufi wat tarabut. Yang mana hadis ini dia menunjukkan kepada kepentingan mana bila mana menyeru, dia hadis ni menyeru kepada untuk memperbaiki pergaulan dengan orang lain. Pergaulan dengan orang lain. Maknanya sesama manusia. Wa husnul muasyarati, dan baiknya pergaulan itu tuaddi ila nasyril mahabbati bainan nas. Dia akan membawa kepada tersebarnya kasih sayang di antara manusia. Wal mahabbatu tuaddi ila ta'aluf, dan kasih sayang itu membawa kepada kemesraan dan ikatan yang kuat. Sentiasa mengikat antara satu sama lain. Maknanya ada hubungan yang rapat antara satu sama lain. Yang ini bermula daripada pergaulan yang baik. Mana hadis ni nak menunjukkan kepada kita pentingnya untuk mengusahakan pergaulan yang baik. Dia akan membawa kepada kasih sayang. Bila mana muasyarah, pergaulan sesama saudara kita, sesama jiran tetangga kita, dan juga sesama saudara Islam kita, maka ia akan membawa kepada tersebarnya kasih sayang. Mana kasih sayang akan tersebar. Mana tidak akan ada tidak akan berlaku perpecahan, tidak akan berlaku permusuhan. Bila baiknya pergaulan. Dan kasih sayang itu akan membawa kepada ta'aluf. Bila setiap orang ada sifat kasih sayang sesama manusia, maka dia akan jadi mesra antara satu sama lain. Yang lain, kita lihatlah juga kepada kepentingan hadis yang ke-13. Kepentingan hadis yang ke-13. Sebelum ni kita dah baca dah. Iaitu ini antara hadis ini di antara 4 hadis yang kita yang mana terhimpun peradaban-peradaban yang baik. Semua hadis ni, dan juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Atau hadis la taghdab, itu hadis yang ke-16 akan datang. Dan hadis yang ke-13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mana hadis ni antara hadis yang sangat penting untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Okay. Lihat kepada maksud perkataan dalam hadis. Qala man kana yu'minu. Man, sesiapa sahaja. Kana yu'minu billah, yang adalah ia beriman dengan Allah. Sesiapa sahaja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan iman ini, apa maksud iman? Apa maksud, apakah definisi ataupun ta'arif iman yang kita selalu dengar? Kita al-imanu wa at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Iaitu iman itu ialah tasdik, membenarkan dengan yakin di dalam hati, wal iqrar bil lisan, ikrar, pengakuan dengan lidah, wal amalu bil arkan. Cuma kat sini ada ikhtilaf lah di kalangan ulama-ulama tentang ta'rif. Tetapi kesempurnaan iman. Ini maksudnya kesempurnaan iman ialah dengan mengamalkan segalanya. Wal amalu bil arkan, beramal dengan iman tadi, dengan menunjukkan iman tadi dengan anggota. Maka di sini man kana yu'minu, mana siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mana iman yang dimaksudkan di sini ialah iman yang sempurna. Maknanya dia tidaklah memberi makna kalau orang tadi dia tidak bercakap baik ataupun dia tidak diam daripada bercakap perkara yang buruk,
maka tidaklah dia dinafikan keimanannya. Tidaklah dinafikan iman dia. Maksud yang dikatakan siapa yang beriman tadi, maksud dia siapa yang sempurna imannya dengan Allah dan hari akhirat. Mana iaitu iman yang dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah. Itu iman orang yang jaga iman dia. Iman orang yang menjaga amalan dia. Dari sudut sekecil-kecil amalan sehinggalah sebesar amal. Maka setiap amalan dia jaga. Maknanya iman tadi, iman yang sempurna. Apabila iman sempurna, maka dia akan mudah untuk taat. Untuk taat perintah Allah. Iman yang sempurna, dia akan mudah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya iman yang sempurna, maknanya iman yang dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah Ta'ala dan dapat mencapai keredaannya. Maknanya asas iman ialah tasdiq dan inqiyad, iaitu mematuhi segala perintah. Membenarkan dan mematuhi. Itu makna iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan di sini dikaitkan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa dia sebut 2 saja? Kenapa dia tak sebut 6 rukun iman? Sedangkan kalau iman yang sempurna ada 6 ni. Maknanya, tapi dia hanya sebut 2. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Kenapa hanya 2 je disebutkan? Kerana untuk yang dalam ini, dia nak menunjukkan perkara apa? Iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Kedua-dua ialah rukun iman yang penting juga. Selain daripada solat, selain daripada beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan nabi-nabi dan rasul, beriman dengan qada dan qadar. Itu semua penting. Tapi kat sini 2 perkara ni dia ada kaitan untuk perkara yang nak disampaikan. Yang mana bila sebut iman, man kana yu'minu billah, maka dia akan mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga nak mengingatkan kita yang mana kita ni akan kembali kepada Allah di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala akan balas segala amalan kita. Allah Ta'ala akan balas segala amalan yang mana bila seseorang itu beramal dengan penuh adab-adab dan bawa akhlak yang baik dalam kehidupan dia, maka dia akan selamat. Maka dan juga tapi kalau orang tadi amalan dia buruk, maka bagaimana dan akhlaknya buruk, bagaimana dia akan selamat di hari akhirat. Jadi ini kedua ni penting untuk apa yang nak disampaikan di sini ialah tentang bercakap benar, bercakap perkara-perkara yang baik. Bila mana kita yakin kepada Allah, maka bila kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita akan jaga percakapan kita daripada percakapan yang buruk. Dan bila kita benar-benar beriman dengan hari akhirat, maka kita akan usaha untuk supaya kita terlepas daripada azab Allah Ta'ala. Supaya kita tak dihisap sebagaimana dihisapnya orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang kafir. Lepas tu kita, dan untuk supaya tak dihisap ni, untuk supaya kita diringankan hisap, kita kena selalu banyakkan doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang sedikit. Mana nak beritahu, kadang-kadang ada juga orang yang mengatakan masuk syurga tanpa hisap. Tapi ada juga mengatakan hisap tu ada, wajib. Setiap orang akan melalui hisap. Maka yang ulama beritahu, ulama menghimpunkan kedua-duanya, yang mengatakan bahawa orang yang beriman ni, dia punya hisap tu tak macam kena hisap. Dia punya hisap tu tak, macam dia punya amalan tadi dilalukan sahaja dan dia terus habis masuk syurga. Itu maksud dia masuk syurga
Mungkin betul ada yang juga masuk syurga tanpa hisap, Allah Ta'ala tak tengok keadaan dia. Tapi kalau kita dihisap, kita doa supaya Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga tanpa hisap, ataupun kalau kita ni dihisap je, supaya Allah Ta'ala ringankan kita punya penghisaban. Kerana apa? Kalau satu orang tadi, bila dia mula dihisap, maka dia akan, kalau hisapnya itu macam-macam perkara, maka dia akan lama, dia akan berasa azabnya kena hisap. Jadi sebab tu kena doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisapkanlah aku. Hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Okey. Falyaqul khairan aw liyasmut. Iaitu apa? Bila mana satu orang tadi dia yakin kepada Allah, yakin dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memelihara, dia bercakap perkara-perkara yang baik ataupun dia diam. Yang mana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan makna hadis ini ialah yang makna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, fal yaqul khairan aw liyasmut. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih kata makna hadis ini ialah apabila seseorang itu hendak bercakap, fal yufakkir, maka hendaklah dia berfikir. Maka bila dia nak bercakap, dia kena fikir sebelum dia bercakap. Fa in zahara annahu la darara alaihi takallam, maka jika zahir bahawasanya tidak akan berlaku sebarang kemudaratan di atas percakapannya, disebabkan percakapannya, takallam, maka bolehlah dia bercakap. Wa in zahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsik. Tapi kalaulah ternyata kalau dia cakap tu menyebabkan akan berlaku mudarat, ataupun dia akan datangnya keraguan pada percakapan dia itu, maka hendaklah dia diam, amsik, tahan diri daripada bercakap. Mana Imam Syafi'i kata nak cakap tu kita kena fikir. Mana apa saja apa yang kita nak cakap, kita kena fikir dulu. Apakah apa yang kita nak sampaikan ni ada manfaat ataupun tidak? Apa yang kita nak cakap ni benda yang dibolehkan ataupun tidak. Ataupun kadang-kadang benda tu boleh, tapi kadang-kadang apabila kita cakap menyebabkan lagi banyak kecelaruan, lagi banyak kerosakan akan berlaku. Walaupun kita cakap benda yang elok. Maka sebab tu kita kena berfikir dahulu. Mana kita kena fikir apa efek, apa kesan daripada perkara yang kita sampaikan. Kadang kita nak cakap benda yang betul, tapi cara tak kena. Cara kita tak kena menyebabkan akan berlakunya perpecahan. Jadi oleh kerana tu Imam Syafi'i kata nak cakap berfikir dulu. Berfikirlah dahulu. Supaya apa? Setiap percakapan kita itu ada manfaatnya untuk diri kita dan ada faedah untuk orang lain. Faedah yang baik untuk orang lain. Wa qala al-Imamul Jalil Abu Muhammad bin Abi Zaid, dalam syarahan yang lain, Imam Al-Jalil iaitu Abu Muhammad bin Abi Zaid, iaitu imam di kalangan satu orang imam yang bermazhab Maliki yang tinggalnya di Maghrib, iaitu di bahagian Morocco dan sebagainya. Bahagian atas itulah Maghrib, Eropah. Itu pada zamannya. Kata jami'u adabil khairi tatafarra'u min arba'ati ahadis. Ini yang kita dah sebut dah. Imam Abu Zaid dia kata kesemua adab-adab yang baik itu terpancar ataupun mana datangnya daripada 4 hadis. Yang kita tadi dah sebut dah 4 hadis tersebut. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih mengatakan, makna hadis ini ialah annal mar'a
idza arada an yatakallam falyufakkir qabla kalamihi fa in alima annahu la yatarattabu alaihi mafsadatun wa la yajurru ila muharramin wa la makruhin falyatakallam fa in kana mubahan fassalamatu fis sukuti li'alla yajurra al-mubahu ila al-muharram wal makruh. Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih berkata, seseorang itu apabila dia ingin bercakap, maka hendaklah dia berfikir sebelum dia bercakap. Maka jika dia mengetahui bahawasanya tidak akan berlaku kerosakan, kalau dia bercakap tak akan datang kerosakan, wala yajurru ila muharramin, dan percakapannya itu tidak menyebabkan datangnya berlakunya perkara yang haram, wala makruhin, dan juga tidak berlakunya perkara yang makruh, perkara yang tak disukai, falyatakallam, maka hendaklah dia bercakap. Wa in kana mubahan, maka jika perkara tersebut perkara yang harus, fassalamatu fis sukut. Kadang-kadang benda tu harus, tak wajib cakap pun. Maka jalan yang selamat pada mendiamkan diri. Fassalamatu fis sukut. Cara yang selamat ialah dia diamkan diri. Walaupun benda tu harus untuk dicakapkan, maka jalan yang selamat ialah diam diri. Supaya apa? Li'alla yajurra, supaya perkara yang harus itu tidak membawa kepada perkara yang diharamkan dan juga perkara yang makruh. Maknanya kalau benda tu wajib cakap, dan juga tidak akan berlaku kerosakan kalau kita cakap, maka cakaplah. Boleh cakap. Tapi kalaulah kita rasa kalau datang, kalau yakin benda dah tak ada, maka kalau kita rasa benda ni kalau tak cakap pun tak apa. Kalau kalau kita rasa kita cakap pun, tak cakap pun tak apa, cakap pun tak apa, maka jalan yang selamat ialah berdiam diri. Maknanya biar sajalah. Kalau orang tu buat benda tu, tak ada apa masalah pun. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Supaya apa? Supaya kadang-kadang, supaya perkara yang asalnya harus, dia akan membawa kepada jatuh hukum haram ataupun makruh. Dan begitulah juga pendapat Imam Nawawi tentang hadis ni dalam syarah Sahih Muslim. Maknanya kalamun bihadzal ma'na, bercakap juga tentang makna ini. Dan kesimpulannya seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahawasanya Nabi SAW memerintahkan untuk bercakap perkara yang baik dan diam daripada benda yang tak baik. Maksudnya kalau benda tu tak baik, diam saja. Tak perlu kita mewar-warkan. Falyakul khairan aw liyasmut. Lepas ni kita akan bincang lagi panjang lebar tentang bahagian yang pertama ini, bercakap perkara yang baik ataupun diam. Okay, boleh kata wal aw liyasmut, dan hendaklah kamu ataupun kamu diam, dan ataupun hendaklah kamu diam. Apa maksud? Maksud liyasmut daripada lafaz as-samtu, yang memberi makna diam. As-samtu inda ahli lughati memberi makna samata. Sumutan wasimatan, iaitu memberi makna diam. Maknanya dia berdiam diri, dia tidak bercakap apa-apa perkara yang tak baik. Telah menukilkan daripada Imam Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala annahu qala as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal
kama anna an-nutqa fi mawdi'ihi min asyrafil khisal. Qala wa sami'tu Aba Ali ad-Daqqaqi yaqulu man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanun akhras. Okay. Tetapi diam ini juga ada kalanya dia bukan satu benda yang baik. Diam itu, kalau diam daripada perkara yang tidak baik, maknanya kalau benda tu tak baik, dia diam je. Tapi itu satu benda yang elok. Tapi kalaulah benda yang dia diam daripada benda yang wajib dia cakap. Diam. Patutnya dia kena cakap tapi dia diam. Kata as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal. Diam itu pada keadaannya dia adalah sifat bagi lelaki. Seperti mana bercakap itu bercakap pada tempatnya ialah daripada perkara yang terpuji, perkara yang mulia. Maksudnya kalau bercakap itu kena pada tempat dia, maka itu satu perkara yang bagus. Tapi kalau bercakap tak kena tempat, maka dia tak bagus. Dan beliau berkata, ini Abul Qasim Al-Kushairi berkata, aku telah mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man sakata 'anil haqqi, siapa yang diam daripada kebenaran. Mana sepatutnya dia menyampaikan kebenaran tersebut tapi dia tak sampaikan. Fahuwa syaitanun akhras, maka dia adalah satu orang syaitan yang bisu. Maknanya kalau ada benda tu sepatutnya dia kena tegur. Maka dia kena terus tegur, jangan biarkan. Benda yang betul tapi dibiarkan, maka dia seperti mana syaitan yang bisu. Dan begitu juga dipetik daripada kitab Hilyatul Awliya, karangan Imam Abu Nuaim. Maknanya ada bukan sedikit daripada rawi. Iaitu dalam kitab Hilyatul Awliya, bahawasanya insan itu, al-insan la yambaghi lahu an yukhrija min kalami illa ma yahtajuhu taju ilaihi. Seseorang itu tidak sepatutnya bahawa bahawa keluar daripada perkataan kata-katanya melainkan apa yang perlu sahaja. Seperti mana bahawasanya dia tidak membelanjakan daripada hasil usahanya melainkan perkara yang perlu sahaja. Ini kalaulah satu orang tadi kita tak sepatutnya, la yang bari, tidak sepatutnya satu orang tadi dia bercakap benda yang tak perlu. Seperti mana dia tak suka belanja pada benda yang tak perlu, begitu juga dalam bab bercakap. Maka janganlah kita bercakap benda yang tak diperlukan. Maka dia akan buang air liur, buang masa. Wa qala law kuntum tashtaruna al-karida lil hifazati. Dia kata kalaulah kamu, law kuntum tashtaruna al-karid, kalaulah kamu membeli warik, la sakattum an katsirin minal kalam. Kata kalaulah kamu membeli law kuntum tashtaruna al-karida lil hafazah, kamu membeli emas, perak daripada malaikat, dan nescaya kamu akan diam daripada kebanyakan kalam. Ini karit ni maksud dia lembaran kertas. Lembaran. Ini kalau nak bagi tahu apa? Begitu kalau kamu tahu apa yang kamu cakap itu dia semuanya akan dicatat oleh para malaikat dan ianya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
nescaya kamu akan diam daripada banyaknya bercakap. Ini bila kita banyak cakap, banyak bohongnya. Kadang-kadang kita suka, ada jenis orang yang suka sembang, bercakap je kan. Maka kadang-kadang percakapan tu kadang boleh menyebabkan dia menyinggung hati orang lain secara tak sedar. Oleh kerana itulah kita diperintahkan untuk berfikir sebelum kita nak berbicara. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita cakap, maka ianya akan ditulis, ianya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cakap baik. Diriwayatkan daripadanya juga, daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, man min fiqhir rajul qillatu kalamihi fima la ya'nihi. Sebahagian daripada kefakihan seseorang, antara sifat faqihnya seseorang itu, maka dia tidak akan sedikit percakapannya pada perkara yang tidak perlu. Maksudnya dia akan kurangkan cakap benda yang tak perlu, benda yang sia-sia. Itu menunjukkan dia ni satu orang yang faqih, orang yang faham. Mana faqih dalam agama. Oleh kerana itulah pentingnya untuk kita menjaga percakapan. Kemudian kita tengok lagi fal yukrim jarahu. Fal yukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Dia hendaklah memuliakan jiran tetangganya. Maksudnya ialah antara sifat satu orang tadi beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka dia sentiasa berbuat baik kepada jiran tetangga, tidak menyakiti dan tidak juga melakukan kejahatan terhadap mereka. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Iaitu maka fal yukrim. Kalau ikut kaedah saraf, kaedah nahu saraf, maka ini lam tersebut sebenarnya dia ada baris dia bawah, liyukrim. Tapi oleh kerana datangnya fa sebelumnya, maka lam tadi disakinkan. Maka sebab tu fal yukrim. Tapi dia memberi makna perintah. Maka hendaklah dia memuliakan. Fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Atau fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Iaitu apa maksud muliakan tetamu? Iaitu dengan dia melayani tetamu dari sudut memberi makan. Dan seumpamanya lah. Maksudnya kalau tetamu tu, dia sediakan tempat tetamu tu rehat, sediakan makan. Maka dia khidmat pada tetamu. Maknanya sentiasa, tetamu ni dia layan sehingga tetamu itu merasa selesa dengan keadaan, dengan layanan tersebut. Maka itu dipanggil orang yang buat macam tu, ialah orang yang muliakan tetamu. Okay. Dan kita lihat kepada kandungan hadis. Perkara yang pertama, ini manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Mana dalam perkara yang nak disampaikan ini, mana hadis ni secara keseluruhannya, kita lihat apa? Setiap daripada manusia ini dia tak dapat tidak. Manusia kalau hidup di dunia ini, tak dapat tidak, memang dia akan bersama dengan orang lain. Maknanya dia takkan ada orang hidup seseorang, tak ada orang lain kat dunia. Mesti akan ada orang lain. Dia akan duduk dalam berkelompok masyarakat. Dia takkan duduk satu tempat tu seorang. Sebab apa manusia ni? Sebab apa setiap daripada manusia, di antara mereka mempunyai berbagai bentuk hubungan dan ikatan. Sebab apa? Sebab apa setiap daripada manusia ni, di antara mereka mempunyai berbagai bentuk hubungan dan ikatan. Sebab apa? Sebab apa setiap daripada manusia, di antara mereka mempunyai berbagai bentuk hubungan dan ikatan. Sebab apa? Sebab apa setiap daripada manusia ni, di antara mereka mempunyai berbagai bentuk hubungan dan ikatan.
Maknanya kalau bila kata kita ni manusia, tak lari daripada mesti ada hubungan dan ikatan. Sebab apa? Kita bukan terjadi dengan sendiri. Kita bukan kita bukan lahir terus tanpa ada ayah dan ibu. Kita pun melalui ayah dan ibu. Mana bila kata kita melalui ayah dan ibu, sudah pastinya mesti ada ikatan antara kita dan ibu bapa kita. Maknanya dia takkan lari daripada adanya ikatan. Sama ada ikatan tadi, ikatan kekeluargaan. Maknanya bapa dan anak, ibu dan anak. Itu juga ikatan kekeluargaan juga seperti mana saudara, adik-beradik. Itu juga ikatan hubungan dari sudut apa? Dari sudut jiran tetangga. Mesti kita akan ada jiran. Kalau kita duduk dekat kampung-kampung pun, walaupun rumahnya jauh-jauh, tetap juga orang yang sebelah kawasan yang ada rumah tu, itulah jiran kita. Dia tak dapat tidak, mesti akan dia tidak akan terpisah daripada perkara-perkara ini. Dia tak akan dapat lari daripada adanya hubungan dengan orang lain. Hubungan dari sudut tetangga. Ataupun kalau kita hubungan kawan-kawan dan sebagainya. Begitu juga kita ni tak lari daripada ada orang yang lebih dewasa daripada kita dan ada orang yang lebih muda daripada kita. Dan juga kita kita ada belajar. Mana dia tidak lari. Mesti akan ada hubungan guru dan murid. Maknanya manusia ni dia takkan lari daripada manusia yang lain. Dengan berbagai-bagai bentuk hubungan dan ikatan. Mereka saling memerlukan. Mana manusia ni dia takkan dapat buat semua benda sendiri. Mesti dia akan ada bantuan orang lain. Ada benda yang dia tak boleh nak buat dan dia perlukan orang lain untuk buat. Contoh yang kita lalu seharian kita. Ada orang dia macam orang dulu sistem butter kan. Dia akan perlu benda lain. Dia akan perlu dia kalau tanam padi dan dia perlu kepada ikan, jadi dia akan buat pertukaran. Mana dia akan ada hubungan antara satu sama lain. Mesti kena ada sifat bantu membantu, saling memerlukan antara satu sama lain. Dia tak akan jalan sendiri. Contoh kalau kita budak-budak, kita nak pergi mana-mana mesti kena ikut bapak kita. Itu juga anak-anak kita. Anak-anak kita macam tu juga. Dia tak akan dapat buat benda dengan sendiri kalau dia masih kecil. Contoh baby, dia nak makan. Dia tak boleh ambil suap makanan sendiri. Kita kena ambil suapkan dia. Maksudnya setiap manusia ni dia akan memerlukan antara satu sama lain. Maksudnya Islam mengawasi agar perhubungan tersebut berdiri di atas asas dan manhaj yang betul dan sejahtera. Cuma oleh kerana ada hubungan, setiap daripada manusia ni ada hubungan antara satu sama lain, maka Islam datang untuk menjaga, memelihara, mengawasi agar hubungan yang ada itu dia betul-betul berdiri di atas asas yang betul. Asas agama yang betul dan manhaj, perlaksanaan, cara hidup, cara pelaksanaan yang betul. Maka adalah syariat dalam Islam bagaimana nak menjaga lidah kita, percakapan kita, bagaimana kita nak nak ada jaga hubungan sesama jiran. Bagaimana kita nak buat baik kepada tetamu. Maka dia ada mesti atas asas yang betul. Mana kalau asas tak betul, manhaj pun tak betul, maka bagaimana mungkin akan dapat kesejahteraan? Bagaimana mungkin manusia ni dia akan hidup dalam keadaan aman dan damai? Tuntutan-tuntutan ini akan terlaksana apabila terdapatnya perasaan saling hormat menghormati. Maknanya kita akan dapat menjaga perhubungan ini apabila setiap daripada kita antaranya ada sifat hormat menghormati.
Orang yang lebih muda hormat pada orang tua. Orang yang berada dalam satu tempat, maknanya dia ada saling menghormati antara satu sama lain. Saling beriltizam dengan adab-adab muamalah dan pergaulan yang baik. Maknanya sentiasa ambil berat untuk buat melakukan satu ikut adab dan pergaulan yang betul. Cara-cara bagaimana nak mendepani masyarakat. Iaitu dengan kata-kata yang baik. Jadi dengan adab tu antaranya dengan kata-kata. Percakapan kita dengan percakapan yang baik. Percakapan yang tidak menyakiti hati. Iaitu muamalah beriltizam juga dengan hubungan tetangga yang mulia dan layanan yang sesuai untuk tetamu. Inilah yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis yang sedang dibincangkan ini. Oleh kerana adanya hubungan antara manusia ni, maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Bersabda dengan hadis ini. Maka bila diamalkan 3 perkara ni, maka akan menyebabkan aman. Falyakul khairan, cakap benda yang baik. Di antara kesempurnaan iman ialah perkataan yang baik dan tidak menuturkan perkataan yang tidak baik. Itu antara kesempurnaan iman. Yang mana kita dalam kita kena usaha ini, antara cabang iman yang penting ialah bila mana satu orang tadi beradab dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan di antara kesempurnaan iman dan juga di antara adab yang akhlak yang mulia ialah kita mengucapkan perkataan yang baik dan meninggalkan daripada bercakap benda yang tidak baik. Jadi wajib untuk kita menjaga lidah kita dan wajib untuk kita bercakap dengan percakapan yang baik. Yang mana manusia ni banyak kesalahannya ialah daripada banyaknya bercakap. Mana kesalahan anak Adam yang terbanyak ialah pada lisan. Mana dengan lidah ni akan menyebabkan berlakunya macam-macam perkara. Oleh kerana itu kita kena wajib untuk kita memelihara lidah kita daripada perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tidak membawa manfaat untuk akhirat dan dunia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggalakkan kita supaya melaksanakan kebaikan yang paling besar dan amal kebajikan yang paling bermanfaat. Oleh kerana itu baginda SAW menerangkan kepada kita bahawa di antara kesempurnaan iman dan Islam ialah seseorang Muslim itu berbicara pada perkara-perkara yang boleh membawa manfaat kepadanya di dunia ataupun di akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan dan ketenangan akan menguasai masyarakat. Bila percakapan yang baik, maka akan datangnya kebahagiaan dan ketenangan dalam masyarakat. Tidak akan ada orang yang terpekik tertolong. Tidak akan ada orang yang membenci satu sama lain. Bila bawa percakapan dan juga perbicaraan perkara-perkara yang boleh membawa kepada manfaat. Juga dia hendaklah memegang prinsip diam. Memegang prinsip diam, yang ini tidak berbicara pada setiap kefasadan. Pada setiap perkara yang boleh menyakitkan orang lain atau menimbulkan kefasadan. Mana selain daripada usaha menjaga lidah untuk cakap perkara-perkara yang betul juga, maka antara usahanya juga ialah tidak bercakap mengenai perkara yang boleh menyakiti orang lain ataupun menyebabkan datangnya kerosakan. Datangnya kefasadan, kerosakan dalam umat. Yang mana bila
dia tidak diam daripada perkara yang menyakiti orang lain, ataupun dia tidak diam daripada perkara yang membawa kepada kerosakan, maka itu akan membawa kepada kemarahan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Oleh itu penting untuk kita memelihara percakapan kita. Dengan memelihara percakapan, akan datangnya manfaat, kebahagiaan dan ketenangan dalam masyarakat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam musnadnya daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus, yakni tidak akan istiqamah iman seseorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Bila cakap satu orang tadi, bila tidak lurus istiqamah, yakni tidak lurus iman seseorang, iman tidak akan tetap, tidak akan tetaplah iman seseorang hamba, tidak luruslah iman seseorang hamba sehinggalah menjadi tenang, lurus hatinya. Bila hati dia tak hati dia tenang, maka dia boleh untuk istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu, tidak akan datang ketenangan pada hati sehinggalah datangnya ketenangan itu pada lidah. Bila lidah dia tenang, maka dia akan dapat ucap benda dalam hati itu dengan akan lahirlah daripada hati satu benda yang akan menenangkan dia. Imam Tabarani rahmatullahi alaih juga meriwayatkan daripada hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yakhzuna min lisanihi. Seseorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikat iman yang sebenar sehingga ia dapat menyimpan, yakni memelihara lidahnya. Artinya, apa maksud menyimpan lidah? Maksud dia menahan lidah daripada percakapan yang tidak ada kebaikan. Oleh itu, penting untuk kita mengajak setiap perbuatan itu, melakukan setiap perbuatan itu, satu perkara yang penting. Ini Islam mengajak kepada tiap perbuatan yang mencerminkan kasih sayang serta kerukunan di tengah masyarakat. Kita kena buat satu benda yang mencerminkan kasih sayang. Mana jangan kita mewujudkan bibit-bibit perpecahan. Jadi kita kena jadi orang yang menyatukan, bukan orang yang memecahkan. Wallahu a'lam. Setakat itu untuk petang ni, kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Buka soalan tak Ustaz? Okey, rasanya tak ada Ustaz. Kita tutup majlis Ustaz dah 6:30. Okey. Boleh insya-Allah. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kerana Ustaz dapat berkongsi hadis 15 pada petang ini dengan kita. Sesungguhnya bagi saya hadis ni sangat-sangatlah penting untuk kehidupan kita, memandangkan ia menjadi kesempurnaan iman bagi kita dengan kita mengamalkan, menjaga adab-adab kebaikan yang paling besar dan paling bermanfaat. Seperti yang Ustaz cakap tadi, berbicaralah sahaja perkara yang membawa manfaat kepada dunia dan akhirat, dan hendaklah kita memegang prinsip diam, iaitu diam itu lebih baik. Walaupun perkara itu harus itu adalah lebih baik kepada diam, insya-Allah. Semoga ilmu yang Ustaz kongsikan pada petang ini adalah ilmu yang barakah, yang bermanfaat, kerana dengan ilmu yang barakah dan bermanfaat akan menjadi amalan kita seharian.